فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita macam-macam nikmat yang sudah tentu nikmat-nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepada kita supaya bertambahnya ketaatan kita kepadanya, sekaligus menginsafi betapa kita ni makhluk yang tidak punya apa-apa kecuali apabila kita meletakkan kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga sudah tentu di akhirat. Untuk tengah hari ini kita nak kongsikan permulaan cerita kisah hijrah. Kisah hijrah yang kita nak spesifikkan cerita ini. Kalau orang cerita hijrah itu umum, hijrah Nabi, tapi kita akan cuba kupas hijrah ni kisah sahabat-sahabat yang berhijrah sebagai penambahan pengetahuan kita. Di antara sahabat yang awal berhijrah ke bumi Madinah ini adalah Abu Salamah. Abu Salamah sebagai lelaki Mekah pertama yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah secara direct dan terus menetap di sana, selain daripada Mus'ab bin Umair. Maka para ulama khilaf siapa yang sampai dulu, kerana Mus'ab diarahkan pergi oleh Nabi sebagai duta ataupun guru untuk mengajar di sana. Adapun Abu Salamah berhijrah dengan hasrat untuk terus tinggal di sana kerana apa? Mendapati tekanan yang sangat kuat telah diberikan ketika mana berada di Mekah. Menurut satu riwayat daripada Ibnu Ishaq, awal man hajar ila al-Madinah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin min Quraisy min Bani Makhzum Abu Salamah ibnu Abdul Asad ibni Hilal bin Abdullah ibni Umar ibni Makhzum wasmuhu Abdullah. Kata Ibnu Ishaq, individu pertama yang berhijrah ke Madinah daripada kalangan sahabat, daripada kalangan muhajirin, daripada kalangan Quraisy, bahkan daripada Bani Makhzum, daripada kabilah yang paling kuat lawan Nabi, iaitulah Abdullah, ataupun gelarannya adalah Abu Salamah. Hajar ila al-Madinah qabla bai'ati ashabil Aqabah bisanatin wa kana qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Makkah min ardil Habsyah falamma azathu Quraisy wa balaghu Islam man aslama min al-ansar kharaja ila al-Madinati muhajirah. Abu Salamah ni bersama dengan Ummu Salamah, ataupun Ummu Salamah ni nama betul dia Hindun. Nama dia Hindun. Berhijrah bukan setakat ke Madinah, bahkan mereka turut berhijrah ke Habsyah.
Kemudian apabila mendengar khabar angin yang mengatakan Islam telah tertegak di bumi Mekah, akhirnya mereka patah balik. Dan bila patah balik, tetaplah kondisi di Mekah tak ada perubahan pun. Bahkan semakin kuat penentangan yang diberikan oleh orang musyrikin Mekah, menyebabkan apabila dapat tahu adanya peluang untuk berhijrah ke Madinah, maka Abu Salamah pun bersiap bersama dengan Ummu Salamah dan anak-anaknya untuk berhijrah ke sana. Maka kisah hijrah Abu Salamah dan Ummu Salamah ini memang kisah yang sangat-sangat menyayat hati. Kita bacakan sedikit riwayat yang disampaikan sendiri oleh Ummu Salamah. Yang riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, dan katanya riwayat ini adalah riwayat yang hasan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, lamma ajma'a Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah, rahala li ba'irahu summa hamalani alayhi wa hamala ma'i ibni Salamah bin Abi Salamah fi hijrah. Maka bila dah bersedia nak berhijrah, Abu Salamah pun siapkan unta. Maka diletakkan, dinaikkan Ummu Salamah ke atas unta, dan meletakkan anak-anak dia sekali dengan Ummu Salamah. Dan dia pun naik unta dia. Maksudnya memang bersiap sedia nak hijrah sungguhlah. Kemudian summa kharaja bi yaqudu bi ba'irahu. Maka dia pun bergerak. Dan biasanya kalau orang nak bawa rombongan ni ataupun orang perempuan, dia akan pegang tali dan bawa unta itu sekali untuk ikut unta yang paling hadapan. Lalu apa yang berlaku? Falamma ra'athu rijalu Bani Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum qamu ilaihi faqalu hazi nafsuk qala bathna 'alaiha ara'aita sahibataka hadhi alama natrukuka tasiru biha fil bilad. Kita mudahkan bahasalah, kita baca sekadar dengan biar juga. Baik, tak apa. Jadi apabila mereka dah bergerak, ketika itulah mereka terserempak dengan kerabat Abu Salamah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni dua-dua kahwin dalam kabilah yang sama. Dua-dua daripada Makhzum. Cuma adalah perbezaan kabilah tu yang kita kata ialah ini dua pupu, ini sepupu, itu je lah. Tapi apabila nampak kedua-duanya bergerak nak menuju keluar daripada Mekah, maka ketika itu kerabat daripada Abu Salamah terus nak pergi mana ni? Macam mana engkau orang boleh pergi dalam keadaan meninggalkan kami di sini? Bermaksud sebenarnya tadi isu pun sebab itu keluarga dia nak pergi mana dia lah. Tapi bila dah tidak sealiran, bila dah mereka itu menerima Islam, akhirnya dia akan cari titik untuk bergaduh. Maka asal-asalnya apabila mereka melihat kondisi tersebut, akhirnya keluarga Ummu Salamah mereka tarik, bukan keluarga Abu Salamah ni, mereka tarik Abu Salamah untuk bawa ke keluarga dia orang. Dan keluarga Ummu Salamah ni macam dia orang tarik bawa pergi tempat lain lah. Maka disaksikan pula oleh kerabat Ummu Salamah. Jadi bila tengok macam tu, apasal kau buat anak aku macam ni? Macam itulah ceritanya kan. Walaupun sebenarnya dulu tu keluarga, tapi dia dah jadi perbalahan yang sangat-sangat spesifik lah kan. Kerana apa? Ialah menantu dengan bini kan. Jadi keluarga menantu dengan keluarga isteri macam tu lah. Jadi kau buat kat anak aku macam ni apasal? Maksudnya bertindak kasar lah. Akhirnya apabila mereka dah pisahkan Abu Salamah dengan Ummu Salamah, mereka tak puas hati pula. Anak ni macam mana? Jadi mereka nak ambil anak Ummu Salamah tu bawa ikut Abu Salamah.
Maka ini dalam riwayat Ibnu Ishaq, ada dalam kalangan mereka yang kata riwayat ini tak boleh dipakai lah, tapi riwayat ini masyhur dalam kitab sirah. Kalau kita cari pun inilah riwayatnya, iaitu berlaku tarik menarik antara kedua keluarga. Tarik anak sehingga gentak dan putus. Wallahu alam. Ada yang mengatakan matilah, dah putus tangan. Matilah. Tak siapa yang kena gentak? Salamah. Sebab tu senang ya Arab ni. Nama ayah siapa? Abu Salamah. Nama anak siapa? Ummu Salamah. Nama anak dia siapa? Salamah lah kan tak boleh jawab ni kan. Dah bagi clue dah tu kan. Kan ada viral video budak-budak Indonesia kan. Bincang siapa presiden pertama Indonesia. Ada tengok? Dia tengok kan. Oh siapa kan? Tak tahu lah. Siapa yang ada dalam gambar dalam duit 100,000? Oh itu Soekarno. Itu senang saja jawapannya. So siapa Perdana Menteri, siapa presiden pertama Indonesia? Oh susah soalan ni. Hari macam tu lah dia kata kan. Dah bagi clue dah, tapi tak tahulah benda tu dirancang ke spontan, tapi budak-budak dia jadi memang terhibur lah kita tengok. Jadi macam inilah. Dah bagi clue habis dah. Abu Salamah, Ummu Salamah. Siapa nama anak dia? Tak dapat jawab. Kami macam baik. Jadi akhirnya apabila berlaku yang demikian, maka memang tak boleh nak buat apa. Keluarga Ummu Salamah tarik Ummu Salamah bersama mereka. Keluarga Abu Salamah tarik Abu Salamah bersama mereka. Macam budak-budak dah. Padahal umur dah beranak pinak dah. Umur waktu ni tak pasti anak ada orang berapa, kerana dengan Ummu Salamah, dengan Salamah tadi tak ada lagi anak-anak yang lain. Cumanya Abu Salamah dengan nekatnya dia tetap berhijrah. Dia berhijrah seorang diri. Sebab tu Abu Salamah ni disebutkan sebagai individu pertama yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sahabat yang paling awal berhijrah. Kemudian lepas tu barulah Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Dia dalam tempoh yang tak jauh beza. Baik, akhirnya apa yang berlaku ketika mana Abu Salamah dan Ummu Salamah dipisahkan, kata beliau, fafurriqa baini wa baina zawji wa baina ibni, qalat fakuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil adbah fama azalu abki hatta amsa sanatan aw qariban minha hatta marra bi rajulun min bani ami ahadu bani al-Mughirah fara'a ma bi farahimani faqala li bani al-Mughirah ala tukhrujuna hadhihi al-miskinah farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Baik, ini ketika mana selepas mana tragedi tadi itu berlaku, akhirnya Ummu Salamah ni kesedihannya berpanjangan. Ummu Salamah ni sangat-sangat sayang Abu Salamah, sangat sayang. Dia ni tiga pasangan yang sangat-sangat kata apa? Pada pasangan ideal lah. Ketika mana dalam perang Uhud, Abu Salamah tercedera. Abu Salamah tercedera dalam perahu tapi tak syahid lagi. Dia tercedera cuma lepas kesan daripada sakit dalam perang Uhud tu dia sakit teruk lah. Maksudnya katanya tangan dia terputus ke apa, tapi akhirnya luka tu tak baik dan akhirnya kesihatan dia merosot. Maka ketika mana dia kesihatan dia merosot ni, makanya dia orang sembang. Abu Salamah tanya, kalau abang mati, awak kahwin lain tak? Ummu Salamah tanya juga, kalau saya mati, awak kahwin lain tak? Topik sensitif ni. Sensitif ni. Sehingga akhirnya mereka buat perjanjian lah. Maksudnya siapa yang pergi dulu, tak kira lah, yang tinggal takkan kahwin lain. Macam tu lah Ummu Salamah, maksudnya tak ada orang lain lah, abang seorang saja. Tapi akhirnya Abu Salamah tanya kan, apakah engkau ini seorang yang taat kepada aku? Maksudnya dengan sikap suami kan. Dia kata Abu Salamah, kalaulah abang pergi dulu, kalau aku pergi dulu, kau kahwinlah dengan orang lain. Jadi carilah pengganti. Sebab itu akhirnya Abu Salamah doakan supaya kalau aku tak ada esok, moga-moga engkau digantikan dengan suami yang lebih baik daripada aku. Siapa suami dia? Nabi SAW.
Ada lagi baik daripada Nabi ke? Ada, hari ni aku lagi baik daripada Nabi. Kod dia lah kita kata. Siap tak nak ngaku, Nabi bukan suri tauladan yang baik dalam urusan keluarga. Dia kata tak nak, Nabi bukan suri tauladan yang baik. Nak cari boleh, carilah, ikutlah. Nak ikut siapa kan. Jadi ketika mana Nabi melamar Ummu Salamah, lamaran Nabi ditolak dengan main-main tuan. Kalau kita tak kedip orang nak kahwin dengan orang kena tolak, relax je. Nabi pun kena tolak dengan main-main. Ini Nabi ni, kata apa, sebaik-baik manusia di muka bumi, nak kahwin pun kena tolak. Itu kita kata normal dengan Allah. So kenapa dia tolak? Dan ini bukan penolakan yang pertama. Nabi pernah ditolak oleh Saudah bintu Zamah. Lepas mana Aisyah, Nabi kahwin dengan Saudah. Adapun ada yang kata Nabi kahwin dengan Saudah pun sama juga tolak. Cuma tolak orang perempuan tu bermaksud ada sebab-sebab. Maka bila ditolak, tanyalah kenapa. Maka kata Ummu Salamah, yang pertama kerana apa? Aku ni sangat-sangat kuat cemburu. Perempuan bab poligami ni. Itu boleh main. Tahun ni saya main chess dengan kawan-kawan, baru tahu dalam chess ni ada poligami. Bila queen ada, so bila naik budak askar tu nak jadi sampai habis, boleh ambil queen lagi satu. Boleh. Saya ni main biasa-biasa je kan. Punya baru tahu. Punya dalam chess pun boleh poligami. Tak payah minta izin. Boleh je kan. Ambil je queen satu lagi, maksudnya ada 2 queen. Boleh punya. Kita tinggal menang main chess. Baru ni sajalah yang belajar main chess ni. Jadi waktu ni Ummu Salamah dah isteri keberapa dah kalau kahwin dengan Nabi? Isteri yang kelima dah. Maksudnya kalau tolak Khadijah tu keempat dah. Khadijah dah meninggal, kemudian Saudah, Aisyah, kemudian lagi 2 orang lagi isteri Nabi yang lain. Maksudnya ada lagi seorang lagi, 3 orang. Dan dia yang keempat tu. Maksudnya kata apa, macam mana kan kahwin dengan Nabi kan? Dan isteri lain aku ni kuat cemburu. Sebab tu dia pelik. Siapa yang nak ganti dia lebih baik daripada suami dia? Bagi dia tak ada suami, tak ada orang yang lebih baik daripada suami dia. Orang yang mula-mula pinang Ummu Salamah adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia dengan Abu Bakar ditolak, Sayyidina Umar pula masuk meminang. Zaman dulu memang sahabat-sahabat ni adalah sangat-sangat membela mak janda. Sangat-sangat membela janda. Masuk bela tu apa dia? Mereka tak akan biarkan mana-mana wanita yang kematian suami dalam tempoh yang lama, selepas habis iddah mereka akan lama terus. Itu kita panggil kesungguhan sahabat tak sampai hati nak membiarkan isteri-isteri yang kehilangan suami dengan anak-anak kecil tak ada orang jaga. Sebab tu ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang membela janda dan anak-anak yatim seakan-akan dia berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan simpan hadis ni. Yang belakang dia. Cuma dulu memang sungguh-sungguh lah janda ni perlukan pembelaan. Tapi hari ni rasa-rasanya mak janda ni ekonomi kukuh dah ke dah. Kita yang ambil kesempatan nak kita pula. Tuan-tuan lah. Nampak ini kata banyak ni. Kahwin senang hidup kita ni kan. Takut jadi balik pula kan. Tak pasal-pasal kita pula yang kena dapat gaji oleh isteri pula. Itu realiti yang berlaku pada zaman Nabi lah. Memang sungguh-sungguh komuniti pada waktu itu tidak akan membiarkan kawan-kawan, apalagi kawan-kawan terdekat mereka tidak ada penterimaan. Itu seringan dia. Nak ceritanya Ummu Salamah tadi itu sangat-sangat jealous, kuat jealous dia, dan dia tidak akan beri ruang kepada orang lain kerana bagi dia cinta dia adalah Abu Salamah saja. Tetapi dengan sebab permintaan suami dia, kemudian doa pula yang diajarkan oleh Nabi, dia pelik siapakah yang lebih baik, rupa-rupanya adalah Nabi SAW. Baik. Jadi dalam tempoh ketika mana berlakunya peristiwa tadi itu, maka Ummu Salamah ni kesedihan dia berpanjangan sehingga setahun ataupun hampir setahun. Apa yang dia buat, setiap pagi dia akan keluar rumah, dia akan pergi ke hujung bandar, dia akan menangis sampai petang. Setiap hari. Dia kata ialah bukannya suami meninggal, dipisahkan dalam keadaan mereka di keluarga yang sangat-sangat baik hubungan dia. Setiap hari
Kalau lagi tak ada lah anak dia tak ada. Dia ada anak yang dia tapi bahasanya berlaku kezaliman. Sehinggalah datanglah salah seorang daripada kerabat dia daripada Bani Mughirah melihat kondisi tersebut lalu kesian. Akhirnya dia pun suarakanlah pandangan dia, sanggup tak tergamak orang biarkan dia macam ni, tergamak orang seksa jiwa dia macam ni. Macam mana korang boleh pisahkan dia dengan suami, dengan anak-anak dia? Tak ada hati pun, korang macam itulah bahasanya. Akhirnya lepas daripada itulah keluarganya mengizinkan untuk dia berhijrah. Berhijrah pula Ummu Salamah seorang-seorang. Bermaksud dengan bawa anak-anak dia, kira seorang-seorang lah. Orang perempuan dah seorang-seorang, bawa anak-anak. Kita tak kata dia drop ramai-ramai kan, tetap seorang-seorang. Dan nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke Madinah. Berapa jarak Mekah ke Madinah? 500 km. Nak jalan seorang-seorang. Maka memang sudah tentu beratlah. Berat, tetapi sebab dengan keazaman yang tinggi, kerana apa? Nak jumpa suami, terpisah dengan suami, pergi juga. Ini yang kita kata apa? Cinta sejati. Tuan-tuan jangan percaya dalam movie sangat tu kan. Movie cinta sejati kena pakai cincin lah, kena cium lah, apalah. Itu sembang ni kita kan. Tetapi ini cerita real. Macam mana begitu kuatnya kesungguhan Ummu Salamah untuk mendapatkan kembali suami. Maka akhirnya diriwayatkan, dia kata apa? Waradda Banu Abdul Asad ila inda zalika ibni qalat fartahaltu ba'iri summa akhaztu ibni fawada'tuhu fi hijri summa kharajtu uridu zawji bil Madinah. Rupa-rupanya dia dekat Madinah, dekat Mekah tu pun dia dengan anak dia dipisahkan. Maksudnya anak dia pun orang lain jaga. Sampai tahap macam tu, kita kata betapa dahsyatnya seksaan batin yang diberikan oleh mereka. Akhirnya anak Ummu Salamah dikembalikan, dia pun ambil dan dia bergerak menuju ke Madinah. Qalat wa ma ma'i ahadun min khalqillah. Dia kata apa? Sungguh tak ada siapa-siapa waktu aku berhijrah tu, kiranya tak ada langsung kereta. Bermaksud ada ancaman boleh diserang oleh binatang buas. Memang ada ancaman di jalan. Dia kata apa? Memang tak ada keraan. Jadi ini cabaran yang dilalui oleh Ummu Salamah. Kemudian dia kata apa? Fakultu ataballahu biman laqitu hatta aqdama ala zawji hatta iza kuntu bitan'im laqitu Utsman ibn Talhah bin Abi Talhah akha Bani Abdiddar. Maka aku berjalan sampailah tiba di satu tempat namanya Tan'im. Tan'im ni kat mana? Tempat untuk kita miqat, nak melaksanakan umrah kan? Paling dekat dengan Mekah, lebih kurang 5 ke 7 km lah. Sampai 7 km lah kita kata, 7 km, maka sampai di Tan'im. Waktu tu naik untuk seorang-seorang 7 km dekat ke tuan-tuan? Jauh lah. Oleh seorang perempuan bawa anak-anak pula, maka dia kata apa? Sepanjang jalan tak ada jumpa siapa-siapa. Sampailah dekat Tan'im, bertemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Maka Utsman bin Talhah inilah yang tegur. Bagaimana? Kerana dia kenal, ini Ummu Salamah. Dia kenal. Tetapi perkenalan itu dalam keadaan Utsman bin Talhah ini belum memeluk Islam. Dia tak Islam lagi. Utsman bin Talhah ini bila dia masuk Islam? Dia masuk Islam sekali dengan Khalid ibn Walid, sekali dengan Amr bin Al-As sebelum tahun ke-8 Hijrah ataupun tahun ke-7 Hijrah. Lambat lagi masuk Islam. Tetapi waktu ni dia jumpa Ummu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah dah Islam. Dia tahulah bila nak hijrah ni orang Islam lah, dan dia belum Islam. Kalau ikutkan lagilah dia boleh buat jahat kan, dia orang kafir. Tapi apa yang berlaku? Utsman bin Talhah tanya nak pergi mana? Aku nak berhijrah ke Yathrib. Pada waktu itu bertemu dengan suami. Apa kata Utsman? Tak apa, aku bawakan. Utsman bin Talhah dibawa untuk ini, dan diceritalah macam mana dia minta
Ummu Salamah naik ke atas unta dalam keadaan dia pandang tempat lain. Orang baik, orang sangat-sangat baik. Dia tak tengok orang perempuan dan dia tahu ini isteri orang yang perlu dijaga maruah. Dan kisah ini sama macam mana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mana nak dibawa menuju ke rumah ayah ataupun pak mentua dia pada waktu itu. Ketika mana Nabi Musa kan dia jumpa telaga, dia nak ambil air, nak beratur nak ambil air, ada nampak dua orang perempuan kat belakang tak beratur. Ini kenapa tak beratur? Mereka jaga kehormatan mereka. Jadi mereka duduk di belakang sampai semua orang tak ada baru mereka pergi. Orang perempuan yang sangat-sangat kita panggil menjaga. Hari ini selagi boleh live nak live belaka, selagi boleh tayang nak tayang belaka kan. Okay. Jadi dengan kemuliaan jiwa Nabi Musa dia tolonglah. Dan bila dia tolong, maka dia orang ni sampaikan cerita kepada ayah dia, ada lelaki yang baik. Apa kata ambil dia kerja dengan kita. Maka dia pun bawa lah Nabi Musa datang ke rumah. Nak bawa Nabi Musa datang ke rumah ni macam mana? Musa duduk depan, orang perempuan duduk belakang. Jauh jarak dia, tapi yang tunjuk jalan apa? Orang perempuan. Ini kisah yang Nabi sebut dalam hadis bahawa Nabi Musa ini antara kelebihan dia adalah yang pertama dia sangat-sangat kuat. Dia alih batu, dia tak perasan tu batu. Batu ke? Tak perasan, dia sangat-sangat kuat. Dan yang kedua, dia sangat-sangat jaga maruah. Antara kemuliaan seorang lelaki adalah dia tak berjalan di belakang orang perempuan. Jadi maksudnya kalau boleh elak, elak. Tapi nak elak macam mana kan? Susah, maksudnya usaha semua mungkin lah buat benda tu kan. Jadi dia tunjuk jalan dalam keadaan orang perempuan di belakang, dia duduk di depan. Maka Osman bin Talhah begitu juga membuat perbuatan yang dilakukan sama macam Nabi Musa alaihissalam memuliakan orang perempuan yang sangat-sangat mulia. Jadi bawa sampai sana, sampai di Quba. Waktu tu dah ada makluman, dia tahu siapa nama Abu Salamah ni ada di Quba. Maka dia hantar Ummu Salamah ke sana, bertemu dengan Abu Salamah. Lepas tu dia bawa balik 1000 km perjalanan, hantar orang pergi balik. Tuan pernah buat 1000 km naik unta tuan-tuan, bukan naik kereta. Maka ini kita kata Ummu Salamah bila cerita hadis ni dan ceritakan pula kepada Abu Salamah, dia kata apa? Aku tidak pernah melihat lelaki yang lebih mulia selain daripada Osman bin Talhah, lelaki yang sangat. Dan boleh jadi kita akan jumpa orang macam ni, dia bukan orang Islam, tapi dia orang yang dipanggil orang yang terpelihara akhlak. Dan mudah-mudahan akhirnya dia akan jadi orang masuk Islam seumpama Osman bin Talhah. Baik, jadi ini cerita bagaimana perjalanan hijrah yang sangat-sangat menyakitkan hati Ummu Salamah, sehingga ketika mana dalam riwayat Ummu Salamah menceritakan kisah ini pun laras bahasanya memang sangat-sangat membayangkan betapa dia sangat-sangat terkesan dengan apa yang berlaku kepada diri dia. Kata para ulama, Ummu Salamah ketika mana menceritakan kisah ini tak dinafikan ujiannya ujian yang berat, tetapi yang menjadikan dia sangat-sangat sedih adalah kerana apa? Kerana dia diperapa-apakan oleh kaum keluarga dia sendiri. Ketika mana kita diuji dengan ujian berat, siapa yang kita nak harap? Ahli keluarga. Tapi ketika mana ujian berat yang buat kepada dia adalah ahli keluarga dia sendiri. Jadi sudah tentu ini merupakan suatu musibah yang sangat-sangat kita tak boleh lupa apabila kita diuji dengan ujian yang berat. Yang paling tak support kita adalah ahli keluarga kita. Sebagaimana yang pernah terkena kepada Nabi SAW dalam asbab nuzul penurunan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar diturunkan adalah ketika mana berlakunya kematian anak Nabi yang lelaki. Sama ada Abdullah ataupun Ibrahim, Allahu a'lam, tetapi para ulama sebutkan waktu ni anak lelaki Nabi habis dah tak ada. Maka kesedihan Nabi itu dengan kematian anak itu ditambah lagi dengan ucapan buruk oleh Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pakcik sendiri. Pakcik sendiri yang menggelarkan Nabi dengan Al-Abtar. Apa itu Al-Abtar? Adalah makna dia yang spesifik, tetapi nak mudah bahasanya, Al-Abtar ini merujuk kepada orang yang tidak memiliki zuriat anak lelaki.
Kalau kita kata mandul lah. Tetapi mandul tu bukannya Nabi tak ada anak, tapi tak ada anak lelaki. Bagi orang Arab pada waktu tu mandul lah. Kerana bagi mereka anak perempuan ni tak ada nilai, tak ada langsung nilai. Jadi bila tak ada anak lelaki ni, mereka akan kutuk orang ni, kerana apa? Dia tidak akan mendapat kemuliaan. Macam atuk Nabi lah, Abdul Muttalib, kan pada asal-asalnya hanya ada seorang anak lelaki je, yang bernama Haris. Ada seorang anak lelaki. Maka bila bertemu dengan air Zam-Zam, pada waktu itu barulah Abdul Muttalib rasa penting dan perlunya kena ada ramai anak lelaki, kerana waktu itu kedudukan dia tergugat. Waktu tu dia belum jadi ketua lagi, tapi bila dia jumpa air Zam-Zam, masing-masing nak berebut dengan. Dan bila nak berebut dengan dia tak boleh nak lawan, sebab dia hanya ada seorang anak lelaki sahaja. Maka dia bernazar waktu tu lah, aku nak ada 10 orang anak lelaki, lepas ni kalau jadi apa-apa aku korbankan kalau dapat 10 anak lelaki kan. Itu cerita dia. Akhirnya dapat 10 orang anak lelaki, barulah kedudukan dia dekat Madinah, dekat Mekah ni kan stabil. Dia jadi pemimpin yang lama sampai dia meninggal. Jadi Nabi tiba-tiba tak ada anak lelaki. Maka Abu Lahab ni kutuk kau. Kutuk gelar dengan gelaran yang sangat-sangat menyakitkan hati Nabi. Kita kalau orang lain kutuk kita, koyak tak? Koyak lah juga. Tapi tak apalah, macam mana ni bukan tahu kenal aku pun. Tiba-tiba pakcik sendiri kutuk, saudara kita sendiri kutuk. Dia jadi pedih tu. Memang tak boleh tidur lah. Kita memang tak boleh tidur, tak boleh lupakan. Kerana apa? Ujian yang paling berat ini, yang pertama apabila tidak didukung oleh keluarga. Sebab itu tak pelik kenapa Nabi minta kalau kita nak berdakwah, utamakan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Tujuannya apa? Kalau berlaku apa-apa, mereka lah orang yang akan support kita. Sebab apa menjadikan peristiwa hijrah ini begitu berat bagi Ummu Salamah? Kerana ini bukan hijrah pertama dia. Hijrah pertama dia ke Habsyah. Dan ketika mana hijrah ke Habsyah, tak jadi macam ni. Keluarga dia tak kuat dia macam ni. Dan dia berhijrah ke Habsyah tu dalam keadaan okey je, baik je, selamat. Dan dia balik daripada Habsyah pun tak ada diganggu. Maksudnya fahamlah ini pilihan jalan dia. Tiba-tiba dia nak berhijrah ke Madinah, dia orang buat macam ni kepada Ummu Salamah. Maka ini kisah yang sangat-sangat memberatkan Ummu Salamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Ummu Salamah ini menjadi isteri Nabi. Boleh jadi dengan ujian-ujian yang berat ini menjadikan isteri-isteri Nabi ini juga memiliki keistimewaan masing-masing. Ummu Salamah pun di antara peperangan yang dilalui oleh Ummu Salamah dengan begitu prihatin dan memberikan pertolongan adalah dalam peristiwa perang Khandaq. Dalam perang Khandaq ni, peperangan yang kota Madinah dikepung. Kota Madinah dikepung daripada tak silap saya, kalau kabilah tu lebih daripada 20 kabilah, antara Quraisy dan juga Yahudi yang bergabung. 20 kabilah. Dan biasa kita dengar dalam sirah menyebutkan jumlah pasukan tenteranya sekitar 10,000 orang je. Tapi dalam sirah detailkan lagi jumlahnya mencecah 20,000 orang. Lawan tentera Islam berapa? 3,000 orang sahaja. Itu pun top-up pakcik-pakcik sikit, anak-anak kecil sikit. Perempuan pun terlibat sekali, antaranya Ummu Salamah. Kan gali parit tu memanglah panjang berapa kilometer, 7 kilometer tak salah. Panjang lah 7 kilometer, tapi panjang lah. Sepanjang-panjang pintu masuk Mekah tu, daripada utara Mekah tu, daripada utara Madinah tu, memang itu kawasan yang mereka buat parit sepanjang-panjang. Maksudnya kalau nak datang pun memang tak boleh lalu, kerana keliling tu apa dia? Pokok kurma. Jadi orang tak lalu lah, nak pegang lalu kat pokok kurma, orang tak lalu. Kerana taktik peperangan pada waktu itu peperangan direct. Nak lawan serang direct. Tiba-tiba ada parit kat depan, jam lah dia. Cuma bila kali parit, finishing tu macam mana? Mesti ada bahagian yang tak sempurna. Jadi bahagian tak sempurna ni yang tentera masuk. Tentera musuh cuba masuk, maka di bahagian inilah Ummu Salamah jaga. Ummu Salamah cerita, dia kata apa? Dalam riwayat, aku ikut Nabi banyak peperangan. Disebutlah perang Khaybar, beberapa jenis peperangan lagi yang disebut. Tapi bagi aku perang Khandaq ni perang yang paling gawat. Kerana apa? Anak-anak kami tak tahu siapa yang jaga, dan kami pun tak tahu apa status tahap keselamatan anak-anak kami. Anak-anak letak dalam rumah, hantar orang lah, kalau nak main tu main lah.
main Lego. Apa yang berlaku tak tahu nak berlaku. Mak-mak ni terpaksa keluar juga pergi membantu pasukan tentera. Kenapa? Kerana di saat-saat akhir ada satu lagi kabilah yang berada dalam kota Madinah buat hal, iaitu Bani Quraizah. Ini kabilah yang terakhir yang dihalau keluar daripada Madinah. Buat hal istihad lawan Nabi. Bagilah sekabut. Apa nak jadi ni tak tahulah. Mujurlah Bani Quraizah tu, mereka tidak menyerang secara direct daripada dalam Madinah. Mujur. Sebab tu bila dah habis perangan tu, Nabi terus arahkan para sahabat bergerak menuju ke Bani Quraizah. Padahal dalam Madinah aja, cuma di bahagian selatan. Mereka bertahan di bahagian utara, yang kat selatan buat hal. Johor, bukan. Johor lah. Bukan selatan negara jauh sangat, tapi bahagian selatan Madinah. Jadi buat hal kat situ, akhirnya mereka pun terpaksa lah. Itu yang jadi hadis tentang perbezaan pandangan jangan solat kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Daripada situlah diambil perbahasan tentang rukhsah dan juga boleh mengkasarkan solat dan sebagainya. Ada yang faham memang sampai sana terus baru solat asar, ada yang dalam perjalanan tu dah solat asar. Jadi itu jadi khilaf. Tak ada masalah lah kita nak solat tengah jalan ke dan sampai ke tempat yang dituju pun tak ada masalah. Nabi tak bantah pun mana-mana putusannya. Jadi itu latar cerita yang kita nak kaitkan dengan Ummu Salamah tadi. Ummu Salamah memberikan sisi pandang isteri-isteri Nabi masing-masing ni, mereka memberikan sisi pandang masing-masing berdasarkan apa yang telah mereka lalui dalam kehidupan mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, sedar atau tidak kita dah puasa dah. Dah nak puasa dah. Minta hari-hari kan, Allah maballighna Ramadan. Nak sampai dah Ramadan terkejut pula. Dah puasa dah kan. Padahal kita minta hari-hari kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan. Cumanya selain daripada doa yang biasa kita baca, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampailah kami kepada Ramadan, ada satu lagi doa sebenarnya yang juga menjadi pengamalan salafun salih, yang juga maksudnya lebih kurang doa yang kita minta tu, cuma dia ada spesifik sikit. Doa dia berbunyi Allahumma sallimna di Ramadan. Betul tak baca? Allahumma sallimna di Ramadan. Boleh? Wasallim Ramadan lana. Wasallim, Allahumma sallimna di Ramadan wasallim Ramadan lana. Itu doa. Maksud dia apa? Yang pertama tu kita minta, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan. Macam doa kita biasa baca. Iaitu kita minta supaya memang Ramadan tu akan sampai kepada kita. Maksudnya kita minta panjang umur lah. Ini pun kita tak tahu ni. Bila kita akan pergi, Wallahu a'lam. Tadi pun dapat berita seorang rider Grab meninggal dunia kena langgar kat belah kapal sana, jalan gelap, meninggal dunia. Umur 39 tahun, ada seorang meninggal, ada seorang anak kecil baru setahun ni. Biasa kalau kat bandar dia ada CCTV, ni kat kampung macam mana nak puasa pula tu kan. Dia kata masya-Allah. Ujian kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya kita boleh masuk dalam Ramadan. Cumanya doa yang kedua, wasallim Ramadan lana. Ia bulan Ramadan akan sampai. Yang pertama, kalau kita panjang umur ke mana pun, perjalanan bulan tu memang dah ada dah. Kita akan sampai juga kepada Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan akan datang juga. Cuma kita nak minta, ya Allah, kalau Ramadan datang kepada kami, biarlah kami juga ada dalam Ramadan. Itu ceritanya. Kalau boleh kita minta, ya Allah Ramadan datang dan kita juga ada dalam Ramadan. Takut-takut Ramadan datang, kita tak ada dalam Ramadan. Kita ada kat mana? Dekat Kamda, dekat CM, dekat Bazar Ramadan. Memang ada dalam Ramadan, tapi dalam kepala kita makan. Tu je. Tak lebih daripada itu. Kan, menu mana yang murah, menu mana yang sedap. Bila bulan puasa ni, yang paling penting sedap. Murah ke tak murah, yang penting sedap. Kerana apa? Kita tahu kepenatan menahan lapar itu. Sebab itu dua kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang berpuasa ketika berbuka. Fahamlah, ketika berbuka kita tak puasa pun nak macam-macam dah terbayang lah. Jalan kita hari nak makan apa, dah terbayang dah. Apatah lagi kalau kita menahan lapar daripada pagi sampai malam, sudah tentu macam-macam lagi perasaan-perasaan yang lebih kuat untuk kita makan dengan lebih mengikut nafsu ataupun dengan mengikut keperluan kita. Jadi moga-moga Ramadan yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita pada tahun ini
menjadikan kita benar-benar insan yang bertakwa. Malam tadi sempat saya milik satu buku kecil. Kecil je buku ni. Kecil lagi pada ni. Ni pun lagi besar ni, kecil lagi. Ni diceritakan tentang kemanisan dalam beribadat. Dalam bahasa orang putih yang bahasa je senang dibaca. Kalau saya pun boleh faham, maksudnya tuan-tuan ada power lah. Kita ni muat tak berapa nak tak ingat lah. Rendah je boleh faham lah. Maksudnya tuan-tuan pun boleh faham. Dia ceritakan tentang konsep khusyuk. Sebenarnya apa maksud khusyuk? Kalau tanya kita kan, apa maksud khusyuk dalam solat? Mesti kita akan katakan ayat itu bila kita semayang, kita tak fikir benda lain, kita akan tumpukan pada ibadat kita sebenar-benarnya. Cuma nak tanya, apakah kalau kita semayang, kita dengar bunyi handset, kita dengar bunyi handset itu kira tak khusyuk? Atau kalau ada budak menangis, kita dengar budak menangis, dikira tak khusyuk? Semayang tu kira khusyuk tu maksudnya apa? Tak fikir benda lain. Maksudnya kalau dengar bunyi apa-apa pun semayang. Itu ke masuk khusyuk? Sebenarnya bukan masuk khusyuknya. Nabi semayang, Nabi dengar budak nangis, Nabi buat, Nabi cepatkan semayang. Macam Nabi tak khusyuk lah. Tak. Nabi jumpa Muaz yang semayang isyak, baca panjang-panjang. Nabi kata apa? Afatan anta ya Muaz, ni apakah hal baca panjang-panjang? Kau nak buat fitnah ke agama? Jadi bermaksud, jadi kita kena cek balik masuk khusyuk ni sebenarnya. Dalam buku tu dia bagi penjelasan tentang masuk khusyuk dengan sangat-sangat simple, tapi pada saya wah, senang jadi kupas. Kita nak cerita masuk khusyuk ni susah. Cuma saya tak cepat cek penulis tu siapa. Dia baca tu menarik. Dia kata macam ni, orang yang nak khusyuk dalam solat, dia kena pastikan kat luar solat pun dia khusyuk. Macam mana nak khusyuk luar solat? Dia bagi contoh mudah. Pernah tengok orang bercerita? Pernah tengok orang cerita? Macam mana orang cerita? Katanya buat tu pula tu kan, pengalaman masing-masing tu. Ingat balik pengalaman waktu bercinta dulu. Ingat balik macam mana waktu bercinta? Semuanya dia kan. Cakap telefon kan, orang tegur tak perasan kan? Itu yang awal Cina buat viral kan, ketuk ini sampai roboh ini punya khusyuknya. Itu kalau nak tahu di luar solat siapakah orang yang paling khusyuk, orang yang cinta. Jadi macam mana kita nak khusyuk dalam solat, kita kena fikir macam mana orang bercinta punya konsep. Maka itulah sebenarnya konsep khusyuk, iaitu kita sentiasa berfikir tentang Tuhan sepanjang masa. Barulah kita faham ada hadis yang Nabi sebut, antara pahala yang Allah Ta'ala berikan adalah orang yang sembahyang subuh, dia tak sabar tunggu waktu zuhur. Waktu zuhur dia tak sabar tunggu waktu asar. Waktu asar dia tak sabar tunggu waktu maghrib. Waktu maghrib dia tak sabar tunggu waktu isyak. Barulah faham. Maksudnya apa dia? Orang yang meletakkan Tuhan itu dalam diri dia dalam solat dan di luar solat. Berarti kalau kita nak khusyuk dalam solat, kita kena ubah perbuatan kita di luar solat. Supaya apa? Apa hal? Allah. Maka gambarannya orang yang bercinta tadi itu, itulah gambarannya. Senang ke susah? Sebenarnya senang je kan. Hanya kita menjadikan Allah dalam kepala kita sepanjang masa. Macam mana kita jadikan awet dululah, sekarang bini lah, sebagai subjek utama dalam apa juga yang kita buat. Tak kira call 2-3 pagi, call pun kat mana? Nak tolong? Oh, dia punya reply tu bukan biasa-biasa kan. Orang tu bagi salam, Assalamualaikum, kita reply macam mana? Macam tu lah kita dengan Tuhan. Macam mana kita nak faham surat Tuhan? Kalau bacanya pun sekali-sekali. Macam mana surat Tuhan tu nak melekat dalam diri kita? Dia datangkan satu kisah. Dia kata ada seorang nenek tu yang dia tak pandai membaca, dan dia ada seorang anak yang dia sangat-sangat sayang. Yang berada di jauh, dia akan hantar surat kepada dia secara berkala. Dulu surat lah kan, sekarang ni kad raya laku terus kad lain tak ada dah. Tapi dulu bila hantar surat, maka dia akan pergi ke rumah jiran dia, minta jiran dia bacakan surat anak. Kerana apa? Dia tak pandai baca. Tiap kali surat datang, dia akan pergi ke rumah jiran. Ada satu ketika tu jiran pergi jalan, tak balik jalan tempoh yang lama. Maka bila surat sampai, tak ada orang baca. Bila surat sampai, tak ada orang baca. Apa yang dibuat?
Daripada situlah dia belajar membaca sampai dia boleh baca surat anak dia. Kerana apa? Kerana dia cintakan kepada anak dia. Pernah tak kita baca Quran macam tu? Baca Quran tak faham, suruh orang lain baca. Bila berlaku kematian, panggil budak tahfiz baca Quran. Kerana apa? Budak tahfiz kan, mestilah beza dengan cara kita baca kan. Tapi kalau tak ada budak tahfiz, kita sendiri yang kena bacakan. Jadi itulah jiwa kita dengan Al-Quran, dengan Allah Ta'ala. Khusyuk itu bukannya bila kita akan takbir Allah apa pun gelap semua, lain benda semua tak fikir, tak ada kan. Sebab tu akhirnya orang yang tak faham fiqh solat, bila handset dia bunyi, dia biar. Dan handset bunyi, tutup lah. Kawal pergerakan. Macam nak buat ni, handset bunyi, ni kerahkan badan tu apa, habis handset tu tutup. Bukan susah pun, cuma kawal pergerakan supaya tak buat 3 gerakan yang besar. Ni sebenarnya dia takut. Cuma jangan jadi macam orang Arab lah pula. Orang Arab bila handset dia bunyi, dia tekan solah. Memang semua depan mata saya nampak semua kan. Tu buah ni Arab. Dulu lagi handset 3310. Dia handset 3310, handset tu bunyi, kita tengok dia kat belakang dia tengah sembahyang, dia tekan tak mati, tekan bunyi tak mati, dia buka bateri, siap buka bateri. Kita kata tak selamat betul ni. Itu depan mata kita kata, kita buat sangat lah. Tapi kita bila handset tu bunyi, yang memang kita tahu akan mengganggu orang lain, perlahan-lahan lah, seluk, tekan ke apa ke, kawal gerakan, jangan dia. Termasuk kita ketika tidak memahami maksud khusyuk dengan baik, apatah lagi kefahaman tentang fiqh solat itu. Jadi saya kira itulah yang boleh saya sampaikan untuk kongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita umur yang panjang untuk kita bertemu dengan Ramadan dan untuk melakukan yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam.